Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita pakai yang ke-38. Maka beberapa surah yang tersebut itu jika imam ataupun sembahyang seorang sendirinya, maka jikalau sembahyang itu makmum, wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang tempat imamnya, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah mengerjakan suatu yang membatalkan sembahyangnya, seperti ia qiyam sudah betul pendiriannya, maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud, atau sujud ia sudah sempurna menghantar anggotanya yang 7, maka kembali pula kepada kunut, maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal, atau belum lagi ia berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk beserta dengan imamnya. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum, kemudian kembali imam kunut dan tidak harus. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat pula Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Bila mereka Islam, kita Islamlah. Alhamdulillah. Syukur lagi dimudahkan kita boleh ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi dicampakkan keinginan kepada kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Syukur lagi beri pada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Syukur lagi boleh ada pula ada kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis ilmu untuk kita nak meneruskan pengajian fiqh kita daripada kitab Matla'ul Wadrain, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kewajipan kita mensyukuri dia. Syukur dengan mana? Pertama, sedar semua nikmat datang daripada dia. Yang kedua, syukur dengan mana? Meletakkan nikmat yang diberi di tempatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba dia yang bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kata musannif, maka beberapa surah yang tersebut itu jika imam atau yang sembahyang seorang sendirinya. Hadirin sekalian, tempat kita nak baca ni masih duk bicara mengenai sujud sahwi dan beberapa permasalahan berkaitan dengannya. Yang terdekat adalah mengenai hukum mana-mana musalli, orang semayang ni, nisbah tahiyat awal dia terajak naik
kalau dia tak sempurna berdiri betul, tapi dah terlajak daripada duduk, dari segi hukum ada keharusan untuk turun sujud sahwi. Stop. Untuk turun tahiyat awal. Tapi kalau dah berdiri betul dalam kes tahiyat awal, haram atas dia untuk turun tahiyat awal. Kerana bila dah masuk ke rukun, kaedah kita haram meninggalkan rukun dengan sebab nak mengerjakan yang sunat. Itu antara kaedah. Khasnya antara kita bicara ni bab sembahyang seorang ataupun imam. Ini peraturan dia. Begitu juga dalam bab kunut, kalau dah sujud sampai dahi letak ke lantai, teringat kunut, bangun sengaja, tahu batal solat. Tapi kalau selagi tak sujud, turun aja untuk rokok, untuk sujud, padahal patutnya ada kunut, dari segi hukum ada keharusan untuk balik baca kunut. Cuma ada tahap, kalau ingat lagi pelajaran kita yang lepas, yang menyebabkan ada tuntutan sujud sahwi ataupun tak ada tuntutan sujud sahwi. Itu kita bicara. Saya nak sebut tu lagi, berulang macam budak-budak pula kan, dia orang kata kan. Macam lah kami tak ingat sangat. Saya tak niat nak kata tuan-tuan gitu. Tapi kutlah, takut terlupa. Macam mana pun, masa saya sebut takat tu saja. Pasal nak faham tu, nak sebut tu take time juga kan. Jadi saya tak ke sana. Jadi asas dia nak sebut ialah segala permasalahan kita dah bahas lepas. Tu dia kata, maka beberapa surah yang tersebut itu, pelajaran lepas ni, jika orang sembahyang tu dia imam. Satu. Ataupun kalau dia tak imam pun, orang yang sembahyang seorang sendirinya, sembahyang seorang. Ada saya bagi penjelasan yang lepas rasanya, pasal dalam konteks berjemaah ni, ada perbezaan berbanding dengan sembahyang seorang diri. Imam macam mana? Imam hukum sembahyang seorang diri. Pasal dia kena bertindak mengikut apa yang dia teringat, dia tahu, dia tersilap ke, dia teringat, atau mana dia ingat balik, mana dia lupa, dia mesti solat mengikut peraturan dia. Pasal makmum akan ikut dia. Makmum satu hal, tapi imam dia kena bertindak mengikut sembahyang seorang. Itu sipir tu kena ingat. Makmum saja yang dia ada peraturan istimewa yang bila ada tertakluk dengan imam, yang ni yang nak sambung kita ni, bila ada berhubung dengan imam, apatah lagi kalau saya nak sebut kaedah mudah gini, bila imam ni sembahyang dengan sempurna, tengok makmum ni yang bermasalah, khasnya atas kes kita, tahiyat awal dan juga bab kunut misalnya. Imam duduk tahiyat awal, makmum ni terkecoh disebabkan suara imam tu. Imam bunyi macam mana? Dia panjang. Tahiyat awal tu dia bukan Allahu Akbar. Dia bukan macam tu. Dia Allahu Akbar. Padahal duduk tahiyat awal. Makmum ni hayal. Dia buat Allahu Akbar di atas. Mata berjam lah tu. Imam tahiyat awal. Dia naik atas. Apa hukum makmum? Wajib turun. Itu kaedah tahiyat awal. Begitu juga kaedah yang sama, kunut. Imam berdiri kunut, tapi makmum dia terlajak turun. Ni pun kadang-kadang terlajak ni macam apa? Si imam ni kadang-kadang cara dia jadi imam tu kadang tak berkena juga kan. Sikit saya sebut contoh-contoh gitulah. Kalau imam Allahumma hdina fi man hadait, memang kita tak turun ada. Tapi imam ni dia macam ni. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait.
Zoom. Contoh dah kan. Memanglah kalau tak ada masalah, kita tak ada nak terkejut ni kan. Bila jadi kes punya tu kan. Semayang pula ngantuk, kahayal ke, jadi macam tu. Jadi kalau imam dia baca kunut, makmum terlajak turun, walaupun dah sujud, wajib makmum patah balik ikut imam. Itu peraturan makmum. Itu peraturan makmum. Adapun kalau imam tu, dia imam, dia punya peraturan sembahyang seorang. Itu kaedah dia. Setelah imam, ni imam ni. Dan imam kaedah dia hukum sembahyang seorang. Kunut tahiyat awal tu. Dia terlupa tahiyat awal ni. Allahu Akbar. Dia dah berdiri kan. Kaedah kita bila berdiri, haram untuk dia turun tahu sengaja batal. Cuma kita bicara dah. Itu imam turun juga dah bicara dulu kan. Kalau dia tahu batal, takkanlah dia turun. Mesti dia turun ni pasal dia tak tahu batal. Jadi tanggunglah sah imam punya sembahyang ni. Saya ada tanya hari tu kan. Tak ada saya tanya balik nak. Pasal memang nak sambung situ pun. Imam ni, dia tahiyat awal sepatutnya. Tapi dia bangun. Allahu Akbar. Makmum pakai tegur. Satu masjid tegur. Subhanallah. 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 Dan saya cerita itu sampai orang perempuan pun tepuk. Kelang kabut imam pun dah kena sound satu masjid. Duk tambih dia. Subhanallah. Subhanallah. Makmum pula selagi imam tak turun, duk tegur gitu lah kan. Buah bin tu. Kelang kabut imam ni dia pun turun. Saya ada soal itu lah. Batal tak sembahyang imam? Batal tak sembahyang imam? Batal. Batal. Pasal apa batal? Pasal dia dah berdiri, dia turun. Dia tahu tak batal? Kalau dia tak tahu batal, tu lah dia turun. Untuk batal tak sembahyang dia? Saya sebut dah itu rasanya. Tidur ke apa itu? Tak batal. Pasal apa tak batal? Pasal dia tak tahu batal, tu lah dia turun. Kalau dia tahu batal, takkan dia turun. Saya sebut dah itulah kan. Ingat tak ingat, saya tak tahu. Kod tuan-tuan ni dah tua-tua jadi nyanyuk, lost memory ke, dah delete file ke, saya tak tahu. Kod virus banyak. Kod corona virus tu. Dia usik bodoh-bodoh ni. Itu saya sebut, saya awal. Kunut lah, terbalik. Imam turun sujud. Allahu Akbar. Makmum tegur. Subhanallah. Subhanallah. Imam peraturan dia sebenarnya seorang. Walaupun tegur je, dia tak boleh patah balik. Untuk dia patah balik. Bagi soalan tadi dulu. Batal tak sama imam? Batal. Bila batal? Kalau dia tahu. Tapi dia patah balik. Dia tahu tak agama tu? Tak tahu. Tu batal tak? Tak batal lah. Boleh faham saya sebut kan? Saya bukan nak menyokong sembahyang dia tu. Tapi mestilah pasal dia naik tu, pasal dia tak tahu, satu dia naik. Jadi tak batal sembahyang dia. Cuma saya ada sebut bahasa dia sikit. Imam tu apa? Bodoh. Batal tu tak? Yang tu yang kita nak bicara ni. Bila imam tu dia tak batal, kita yang mengaji, yang pandai ni, jangan bodoh macam dia. Yang tu nak sambung tu. Satu, ada kaedah macam ni. Imam ikutan kita. Tapi bila imam buat salah, kita dah tahu benda tu salah. Dia buat salah boleh jadi di atas jahil dia. Kalau dia taubat, Allah Ta'ala ampun dia. Tapi kita yang reti, jangan pergi langgar benda yang kita dah tahu benda tu salah. Atas alasan imam buat. Hendak ialah imam tanggung dosa kita. Tak ada kaedah itu. Tak ada kaedah. So, apa masalah imam ni? Kaedah-kaedah hukum fatwa halal haram misalnya. Sama. Katalah majlis fatwa kata belangkas boleh makan. Kita yang mengaji kata belangkas tak boleh makan. Contoh abang kata, dah demo fatwa kata boleh, balas dia. Kalau haram pun, memang tanggung dosa kita. Jangan dia buat balas itu. Tak ada kaedah macam tu.
Imam majlis fatwa sekalipun, nama je kadang majlis fatwa. Kasar sikit ayat saya nak sebut ni. Tapi kadang bodoh juga. Elok ayat tu. Nak tahu tak tahu tu ngaji pun kita tahu. Kita lalu kita mereka, tambah kita ada perbandingan mazhab pun lagi lah kan. Kita akan tahu imam ni bodoh atau imam saya sebut majlis fatwa, mufti lah kan. Mufti mana-mana tak kira lah. Kita pun jakim kan. Kita tengok dia keluar fatwa bodoh. Haram kita ikut. Di atas dia keluar fatwa, pertama boleh jadi bodoh dia. Satu. Yang kedua, ada kekangan daripada pemerintah. Satu dia keluar fatwa macam tu. Tiga. Ini yang bab-bab yang kena mengaji ni. Yang ni yang kata, kita hanya boleh ikut benda yang memang pasti betul, baru kita boleh ikut. Kalau dah memang salah, tak ada kaedah dia, dah demo kata boleh, balas dia. Tak ada kaedah itu. Bahkan yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Fatwa tak boleh mengubahkan hukum. Apatah lagi fatwa tu menyanggah daripada apa yang telah disebut oleh ulama' mujtahid kita. Apatah lagi istilahnya fatwa tu telah diijma' oleh para ulama'. Fatwa yang keluar semasa zaman ni dia tak boleh menyanggah apa benda yang telah diijma' oleh ulama' pada zaman dulu. Tak boleh, dia takkan boleh ubah. Jadi bila tak boleh ubah, tu fatwa dia macam mana? Tak boleh pakai, tak boleh pakai lah. Sekalipun yang keluar kat hukum tu, majlis fatwa, mufti, jakim. Kasar sikit lah saya sebut macam tu kan. Satu kaedah kita atas prinsip nak ambil faham konsep imam bila dia salah, kita dah tahu dia salah, sambung ya. Kita tak boleh ikut salah dia yang kita tahu dia salah. Dia salah, tak salah pasal dia tak tahu dia salah. Dan dia tak tahu benda tu batal. Kat dia tak batal. Tapi kat kita, bila kita tahu benda tu salah, imam buat benda salah, kita pergi ikut imam yang salah tu. Imam tak batal, kita batal. Ya. Tu saya nak ajar prinsip tadi tu. Fatwa. Jakim keluar hukum. Dia kata belangkas boleh makan. Kita faham tak boleh makan. Bila dia keluar kata belangkas boleh makan, kita faham tak boleh makan. Macam mana? Dia boleh jadi, dia tak bodoh. Dia keluar hukum. Bahasa kasar sikit lah bodoh tu kan. Dia tak bodoh dia tak kecelaruan dia dalam hukum tu yang dia kata belangkas boleh makan. Kita jelas apa boleh makan, tak boleh makan. Jadi di atas jelasnya kita apa boleh makan, tak boleh makan, kita pergi ikut apa tu bodoh tu. Dia tak salah disebabkan boleh jadi dia tak tahu hukum tu dan tak jelas pada dia. Kesilapan pada dia. Boleh? Faham saya sebut apa? Kat kita tak maaf. Pasal kita tahu benda tu salah, tapi kita diikut, dah lagi ya bahasa gitu. Dah fatwa kata boleh. Tak. Yang ni kena faham prinsip. Yang ni yang kata, walaupun kita, saya sebut apa, orang awam, walaupun kita orang biasa, ada yang keluar fatwa tu mufti, kita kena mengaji, kena faham, kena kenal mana permata, mana kaca. Kaedah macam tu. Satu imam, kadang-kadang dia jadi imam siapa? Pasal lantikkan. Betul tak? Betul saya cakap. Pasal tugasan. Tapi bukan semestinya semua dia tahu. Kan? Dia bukan profesor sebab tahu. Kan? Mufti pun sama. Mufti yang dilantik bukan orang yang ada autoriti yang melantik mufti. Kan? Mufti dilantik oleh siapa? Sultan, raja. Kan? Siapa yang sultan setuju, raja setuju, dia lantiklah untuk mufti. Walaupun sebenarnya tak layak orang tu jadi mufti. Tuan faham tak juga? Faham tak juga? Sama macam Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Pelajaran. Yang lantik tu, dah dia benar dengan pilihan raya. Dia lantiklah Menteri Kewangan ni, padahal Menteri Kewangan mana tak tahu, saya sebut umum. Di atas dia lantik, bukan ahli accountant yang pakar-pakar ni,
ahli ekonomi yang pakar, lantik dia sebagai Menteri Kewangan. You understand me? Jangan silap dengar, tampar lagi. Saya zaman ni zaman nyaman lah, di tengah lah. Masuk kat kamar dia, saya nak cerita prinsip. Kan? Tu kadang-kadang orang mengaji, dia tak faham. Dia kata kita duk mengata orang, kita mengata orang. Kita mengata ni, maknanya nak sebut prinsip betul salah. Nak belajar CP. Mana hak batil, mana boleh ikut, mana tak boleh ikut. Sebut tu. CP dia. Dan juga nak zohir kan, siapa yang terlantik tu, kerana terlantik bukan di atas kelayakan dan credibility dia. Credibility dia. Tapi lantik pasal ada kabel. Pasal dia disukai oleh orang yang melantik, pihak berkuasa. Pasal tu dia dilantik. Bukan dilantik di atas kelayakan. Dengar elok-elok ayat tu. Betul kan? Betul kan? Kahwin pun kadang, siapa kahwin orang ni dengan kahwin orang ni? Siapa? Dah disetujui. Padahal bukan layak untuk dia kahwin dengan kawan tu. Kadang jauh bumi dengan langit. Tapi dah disetujui jadi menantu, balas lah. Dan tu kot, saya sebut. Boleh kan? Faham saya sebut apa kan? Saya nak ajar prinsip. Saya ajar prinsip. Okey, yang ni yang dia nak kata ni. Maka jikalau sembahyang itu makmum. Makmum ni wajib ia kembali mengikut imamnya. Yang ni masalah saya dah sebut awal tadi. Makmum wajib kembali mengikut imamnya pada barang tempat imamnya, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Itu kira. Ni dia sebut kaedah makmum. Kaedah makmum apa? Kalau makmum tersilap, tapi imam betul. Makmum terlajar. Apa kaedah dia? Makmum mesti wajib ikut imam. Di mana posisi imam. Yang ni kita tanggung ni semua. Bila imam betul, makmum salah, mesti wajib makmum ikut imam. Mesti. Bila makmum wajib ikut imam? Bila imam ternyata memang dia betul, makmum yang salah. Okay. Prinsip tu juga saya sebut hukum tadi. Kalau jakim, kalau hukum ni betul, orang bodoh ni, orang awam ni kena ikut jakim yang betul, memang dia betul. Orang yang bodoh ni kena ikut jakim yang betul. Prinsip dia. Tapi terbalik, macam ni. Jakim keluar hukum tak betul, macam mana? Orang ramai tak boleh ikut hukum yang jakim keluar hukum tak betul, walaupun yang keluar tu jakim. Pasal yang tak betul tetap tak betul, orang ramai tetap tak boleh ikut benda yang tak betul, walaupun yang keluar fatwa tu jakim. Boleh? Nak bunyi melawak ke, nak bunyi kata kasar ke? Inilah prinsip. Inilah prinsip. Contoh, tengok dia bagi. Seperti ia makmum ni qiyam, dia berdiri. Sudah betul perdiriannya. Tegak dah. Tangan pun dah letak dah. Bawah pada dada tu. Atas pada pusat. Maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud ataupun sujud. Ia sudah sempurna menghantaran. Itu masalah kedua tu. Maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud. Satu kes. Yang ni dia nak bagi contoh, bukan contoh yang betul. Contoh, imam ni dia salah. Dan imam beraturan dia sembahyang seorang. Imam buat salah, makmum ni betul. Memang ada perbuatan imam tak batal. Pasal bila dia buat sengaja, baru batal. Tak sengaja, tak batal. Di atas dia tak jadi batal. Tapi kita yang sengaja dan tahu kalau ikut dia akan jadi batal. Tengok. Kita baca dulu ya. Jadi ni contoh imam ni. Imam ni qiyam bukan makmum. Kalau itu seperti ia imam qiyam sudah betul pendiriannya. Lepas tu maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud. Siap. Satu kes. Imam dah berdiri, dia turun baca tahiyat awal.
Saya soal sekali lagi. Batal tak batal sembahyang ni? Tak batal. Kan batal. Batal kalau dia tahu. Pasal apa dia turun? Pasal dia tak tahu batal. Itulah dia turun. Itu yang batal tak batal. Sebut apa ayat antara dia? Bodoh. Kasar sikit. Tapi itulah realiti kan. Bukan saya nak menghasut tuan-tuan supaya membodohkan orang. Okey, siap. Satu salah. Ataupun sujud imam ni sudah sempurna menghantarkan anggota yang 7. Betul-betul. Maka kembali pula kepada kunut. Atau imam ni Allahu Akbar, diri balik. Allahumma hadina fi man hadait. Contoh. Okey, makmum macam mana? Yang ni nak sebut. Maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya. Jadi kes ni kes apa? Imam salah. Makmum ngaji. Makmum reti. Dan dia tahu kesalahan imam. Bila dia tahu kesalahan imam, macam mana? Makmum tak boleh ikut imam yang salah. Okey. Jadi dia kata tiada harus. Maksudnya haram makmum ni ikut imam, bahkan kalau ikut jadi batal. Ikut imam mana ni? Imam dah qiyam daripada tayat awal, diri dah, orang tegur dia turun balik. Makmum macam mana? Makmum ni dengar, walaupun makmum ni dah naik tadi, contoh, ataupun makmum ni tak naik lagi, dia baru nak angkat kepala, atau imam turun daripada qiyam, turun tayat awal. Makmum perasan tu kan, dah qiyam turun balik tayat awal. Makmum ni pula tahu hukum yang kata dia tak boleh ikut imam yang macam ni pasal dah batal. Boleh? Makmum tak boleh ikut imam tu, bahkan makmum ni wajib atas dia berdiri, tak boleh duduk berserta dengan imam. Cuma imam tu sah ke sembahyang? Tu kita saya tanya awal-awal tu. Batal tak sembahyang imam tu? Tidak. Tapi bodoh. Untuk kita macam mana? Tak boleh ikut. Kalau ikut, batal sembahyang kita. Imam tak batal. Okey, siap. Yang ni kata dia pada surah, pada rupa masalah meninggalkan tasyahud awal. Satu. Atau belum lagi ia berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul. Okay. Macam ni. Atau belum lagi ia, yang ni makmum. Makmum ni dia belum diri. Imam dah diri. Ni imam tayat awal, dia tinggal tayat awal. Imam diri, Allahu Akbar, dia dah diri. Makmum pun naik. Bila naik tu ada yang tegur, imam ni turun, Allahu Akbar. Makmum tak diri lagi. Makmum belum berdiri lagi. Maka kembali imamnya, tinggal tengok, kembali imamnya duduk tasyahud. Padahal imam ni sudah berdiri betul. Apa hukumnya? Wajib makmum itu berdiri, jangan makmum duduk berserta dengan imamnya. Boleh? Faham? Baca kitab ni, saya baca faham. Takut tuan-tuan baca tak faham. Tak percaya, try baca. Satu saya baca pelan, satu ngaji ni, walaupun kitab depan mata, walaupun tuan-tuan boleh baca, yang faham tu mana sebenarnya? Yang saya cerita ni, satu kena dengar elok-elok. Kalau tuan-tuan ahli baca kitab, tuan-tuan tak payah dengar saya cakap. Baca lah, baik ngajar. Okey. Tapi kalau tuan-tuan dah faham ni, baca. Okey, betul. Okey, siap. Maksudnya tuan-tuan dah ada kemahiran faham. Dengan faham tu, tuan-tuan boleh ada keupayaan untuk baca apa dalam kitab, untuk ambil faham apa maksud kitab. Betul. Satu juga di sini, disiplin nama dia. Yang ngaji, kena berguru. Membaca sendiri belum tentu boleh faham. Tambah nak membaca hukum hakam. Dan bukan senang.
Bukan senang. Melainkan tuan-tuan telah melalui disiplin dengan segala tools, alat-alat untuk membaca kitab. Walaupun kita jawi. Pasal apa? Kitab jawi, walaupun nama jawi, nak faham dia adalah informasi bahasa Arab. Semua disiplin bahasa Arab dipakai. Saya ngaji ada guru yang dia baca walaupun jawi, dia Arab macam Nahu. Ni fa'il, ni mubtada', ni syarat, ni khaib, ni na'at, ni jar majrur, tempat takluk, tak ni. Walaupun dia baca kitab jawi. Tuan-tuan tak faham, tanya lain tu. Baik, demikian lagi. Okay, satu lagi masalah. Jika sujud imam, ini masalah kunut. Imam sujud padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Makmum tak turun sujud lagi. Imam dah sujud. Lepas tu, kemudian kembali imam kunut. Imam dah sujud. Makmum, kan kita punya peraturan imam sujud, baru kita bergerak kan. Allahu Akbar. Dia cecah aja kita baru nak turun. Dia Allahu Akbar. Dia atas balik. Allahumma hadina fi man hadait. Okey, ni imam bodoh. Pasal dia naik. Batal tak sembahyang dia? Batal tak sembahyang dia? Okey, makmum cerdik. Cerdik dari mana? Dia mengaji, dia tahu hukum. Boleh tak ikut imam? Pasal apa tak boleh? Pasal imam kalau dia sengaja buat, batal sembahyang dia. Pasal dia tak sengaja dan tak tahu tu. Tak tahu, bukan tak sengaja ni. Pasal dia tak tahu tu, itu yang menyebabkan sembahyang dia tak batal. Makmum tak boleh ikut imam ni, wajib makmum turun, tunggu imam dalam keadaan sujud. Melainkan makmum yang bodoh sama macam imam. Itu sama. Satu bodoh dengan bodoh, jadi bodoh. Yang itulah. Kasar sikit lah masa bodoh-bodoh tu kan. Siap. Jadi hukum dia apa? Tiada harus makmum kunut serta imamnya, tetapi wajib ia, makmum ni turun sujud. Jadi kalau orang tanya, pasal apa pula makmum ni kena turun sujud? Kerana makmum tak boleh ikut imam yang dah ternyata salahnya. Yang kalau sengaja dia boleh membawa batal sembahyang dia. Ni tak batal pasal apa? Boleh jadi dia tak tahu batal, satu dia bangun. Kalau dia tahu batal, takkan dia bangun. Dalam masalah kunut. Okey. Siap. Tentu dulu. Boleh? Ada soalan? Ya. Yeah. Makmum tu sujud sahwi tak? Makmum ni dari segi kaedah, tuntutan makmum nak kena sujud sahwi di atas hukum imam. Soalan tanya, makmum yang kes macam ni lah kan? Adakah makmum kena sujud sahwi? Kaedah sujud sahwi makmum, CP dia macam ni. Kalau memang imam dituntut untuk sujud sahwi disebabkan ada kesalahan pada imam, maka makmum pun dituntut untuk sujud sahwi juga. Itu CP dia. Jadi kalau contoh ni, imam kan dia tersalah apa kan? Makmum memang dia dah ikut peraturan betul. Imam lagi sepatutnya dia kena sujud sahwi tak? Okey. Dia sujud sahwi tak? Kalau imam tu tak sujud sahwi sekalipun, tuntutan sujud sahwi tetap ada pada makmum, kerana makmum tetap dituntut sujud sahwi disebabkan sujud sahwi itu yang dituntut kata imam, cuma imam tak buat. Walaupun imam tak buat, tuntutan sujud sahwi tetap ada pada dia, sah sembahyang imam, tapi makmum juga dituntut untuk sujud sahwi sekalipun imam tidak melaksanakannya. Okey, saya pilih.
Contoh misal untuk mudah faham CP tu, imam misalnya. Masalah senang je, bukan masalah yang ni lah. Imam tak baca kunut, dia turun. Kita pun turun je lah, baca tahiyat. Imam dia tak sujud sahwi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembayang sah? Soal, makmum kena tak sujud sahwi? Nak jawab tu macam ni. Imam tu kena tak sujud sahwi tadi? Tapi sujud tak? Sujud. Untuk tuntutan sujud ada tak kat makmum? Ada. Boleh tak makmum sujud walaupun imam tak sujud? Bab sujud sahwi boleh. Bila imam tak sujud, makmum sujud. Kalau imam ni dia memang buat tak tahu je. Jadi imam makmum sujud, sagi sujud, duduk antara sujud sekali lagi. Bagi salam sendiri ya. Jangan tunggu imam bagi salam lah. Boleh kan? Faham kan? Dah imam tak sujud sahwi. Kalau imam dah bagi salam lah kita cerita ni. Imam dah bagi salam, dia tak sujud sahwi. Kita macam mana? Tuntutan tu sujud sahwi. Jadi kita sujud sahwi, duduk sujud sekali kedua, bangun, bagi salam. Takkan nak tunggu imam dah salam buat lagi. Okey. Lagi, boleh. Kalau imam tengok kita sujud, dia pun terlupa tadi. Sepatutnya kena kunut. Dia sujud. Tunggu sujud dia. Istilahnya imam kembali macam tu, maksudnya kembali balik hukum berjemaah kita. Jadi imam bangun lagi, dia Allahu Akbar, baru kita bangun daripada sujud yang dia sujud tu. Jadi maksudnya proses berjemaah tu masih bersambung. Kalau dia tak sujud, maksudnya separate dia lah. Kita bagi salam kita. Okey. Lagi. Imam? Ya. Tambah. Ya. Sama lah kaedah dia. Imam dia tambah tu memang tambah ke salah? Salah. Makmum tahu tak? Boleh tak makmum ikut? Kalau makmum ikut, batal sembahyang. Pandai. Okey? Walaupun imam bangun kan. Melainkan, sambung? Sama-sama bodoh, makmum pun tak sedar macam mana imam. Macam tu lah. Makmum pun tak tahu dia, aku tak kira lah. Selalu jadi makmum ikut je. Okey. Jadi nak sebut tentulah kira CP tu. Bila imam naik rakaat kelima je tu, kita dah tahu rakaat keempat, kita tu apa? Orang yang memang yakin sembahyang dia itu adalah dia kena tahiyat akhir. Haram atas dia untuk ikut imam yang tersalah tu. Macam mana pun makmum yang macam imam, macam mana? Kedudukan macam imam lah. Pasal dia tak ada decision. Untuk apa kaedah dia? Kan kaedah dia ikut sajalah. Imam ke parit pun, paritlah engkau. Tapi tak batal. Pasal apa? Pasal disebabkan jahil dia. Tapi jahil ni leceh lagi tak? Tu leceh. Kita mufarakah. Dari segi pilihan yang imam naik rakaat kelima tadi, kita duduk juga tunggu. Dia ada dua pilihan. Tunggu situ, imam turun apa, selesai. Lagi kalau dia sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Kalau dia bagi salam, sekalipun dia tak sujud sahwi, kita sujud sahwi. Itu satu pilihan. Ataupun pilihan yang kedua, bila imam dah naik tersalah tu, kita baca tahiyat, mufarakah dengan imam, bagi salam sendiri, aku tak ikut dah imam. Boleh? Boleh. Juga nak sebut prinsip politik hukum tu. Saya sebut JAKIM ni kan. Saya nak sebut isu belangkas, sebut biar pasal memang JAKIM sebut belangkas boleh makan. Saya nak sebut isu tu. Saya duduk Kelaya itu pun sebut arah JAKIM pun macam tu lah itu. Yang isu-isu vaksin itu kan. Belangkas yang hitam. Saya sebut tu.
Kan sebut tu lah. Belangkas dengan ketam ni apa beza? Sebelum tengok belangkas dengan ketam, tengok belangkas dengan penyu tu. Tuan-tuan duk faham macam ni lo. Penyu boleh makan tak? Saya tanya penyu tu. Tuan-tuan tak faham penyu memang bodoh gila. Penyu boleh makan tak? Yang boleh makan apa kat penyu ni? Pandai. Cukup. Cerdik lah tu. Kenapa penyu tak boleh makan? Ya. Orang ramai jawab penyu dua alam. Tak betul. Sesat. Sesat. Penyu bukan binatang dua alam. Kura-kura dua alam. Lambi-lambi dua alam. Penyu bukan dua alam. Penyu memang binatang laut. Penyu binatang laut. Cuma dia ke darat sama untuk telur. Oleh kerana dia ke darat untuk bertelur itulah, maka dia dipanggil binatang yang ke darat dengan ikhtiar. Itu nama dia. Dia ke darat dengan ikhtiar. Maksudnya dia sendiri pilihan dia untuk ke darat bertelur. Dan penyu yang bertelur jantan atau betina? Memang bertelur betina lah. Jantan naik sekali lah tu. Tak. Penyu tak boleh makan, betul kan? Betul, jelas. Faham tak? Rasa penyu ni kalau ada orang tak faham memang bodoh gila. Saya sebut gitu. Boleh kan? Okey. Belangkas tak boleh makan pasal apa? Pasal sama macam penyu tu. Belangkas ni binatang laut. Dia bukan binatang dua alam. Dia hanya ke darat untuk bertelur. Cuma belangkas. Ada pepatah Melayu kan? Macam belangkas. Tak mana wajah Sabah dah. Berdua. Melekat. Mana ada tok laki dia, tentu ada bini dia. Mana ada bini dia, tentu ada tok laki dia. Belangkas ni mesti naik sepasang. Hak tok laki dia mapuh, tu menaik seekor. Sajalah sebut gitu kan. Tu waliban. Okey. Bila penyu tak boleh makan sebab bertelur, belangkas pun ke darat pasal bertelur. Boleh makan tak belangkas? Tak boleh. Isu pasal apa? Pasal ke darat dengan ikhtiar. Baik. Bahkan kalau ikut antara penyu dengan belangkas lagi tak boleh makan berbanding dengan penyu. Pasal apa? Pasal penyu bukan dua alam. Tu tak jawab tak betul. Dua alam tu tak betul. Jawapan tu yang jadi sewil tak faham tu. Penyu bukan dua alam. Tuan-tuan, dua alam ni kata dua alam. Penyu bukan dua alam. Dia memang haiwan laut. Saya tanya gini tak? Ikan duyung. Andai kata ada ikan duyung tu lah. Ekor ikan pala manusia. Lagu tu kan. Detik barat tu. Ikan duyung ni kalau ada batu lah pulau kan. Dia duduk atas batu. Apa nama dia tu? Ke darat dengan ikhtiar. Apa dia? Berehat. Atas batu. Boleh faham saya sebut apa? Bukan nak bertelur pun. Kalau itu perangai dia, ikan duyung tak boleh makan. Dengar elok. Ni faham tu. Dia nampak bodoh tu. Mesti. Nampak je faham. Dia tak faham. Yang tu yang menyebabkan tak boleh makan tu. Pasal dia ke darat walaupun dia hanya semata-mata duduk atas batu. Macam kalau kita pergi pantai, ikan yang duduk main ombak tu, ikan kecil-kecil tu, ikan belacak tu. Kan duduk pantai bila ombak sepak tu, dia pun buat tu. Kadang-kadang ombak memang duduk ada lah kan, duduk pergi pantai lah. Dia malas nak main air ke apa, dia duduk atas kayu ke batu ke, duduk. Betul. Boleh makan nak ikan belacak? Tak boleh makan. Pasal apa? Ke darat dengan ikhtiar. Dia memang duduk dalam air. Dia tak duduk. Dia, kalau andai kata dia ada waktu duduk darat, ada di air, tu betul. Memang dua alam. Tapi kalau
dia atas aktiviti. Kalau belacak rekod memang 2 alam. Belacak 2 alam. Katak 2 alam. Penyu, laut. Tapi ke darat untuk bertelur. Belangkas, laut. Dia ke darat untuk bertelur. Dengan sebab bertelur saja tu. Itulah dia panggil. Tak boleh makan belangkas penyu kerana istilahnya dia ke darat dengan ikhtiar. Okey. Boleh faham tu? Okey, ketam. Boleh faham tu tak ketam? Ketam ni ada macam-macam jenis lah. Saya tak cadang nak sebut spesies. Tapi nak tengok ketam mana boleh makan, ketam mana tak boleh makan di atas sifat tu. Ketam yang memang sentiasa duduk dalam air, bertelur pun dalam air. Dia tak pernah ke darat. Ketam tu boleh makan. Ketam yang bila dia telur ke darat. Ataupun dia tak bertelur. Tapi dia memang ke darat. Berjalan ke darat. Macam kita tengok kawasan berlumpur yang ada ketam tu. Dia ada lubang. Ada ketam kepit besar lah apa tu kan. Selalu orang sebut ketam batu tu. Hak tu memang tak boleh makan. Pasal dia ke darat dengan ikhtiar. Panduan ulama kita sebut senang. Saya ngaji dulu tu gua sebut. Ketam nak tengok boleh makan tak boleh makan. Tengok dia ada tak kaki dayung. Kan dia ada kaki, ada ketip. Tengok kaki yang ke bawah sekali tu, dia ada macam hak lepeh, hak macam bulat tu. Kalau ada hak bulat tu, ketam tu boleh makan. Ini tengok dengan fizikal. Dah nak tengok dia punya perangai apa, kita bukan pergi teropong tengok perangai ketam. Tapi tengok sifat dia. Yang ni kalau dia ada kaki bulat tu, ketam ni boleh makan. Dia ada nama ketam ni, saya tak hafal pun spesies-spesies dia tu. Ketam nipah, kalau faham tu dia ada kaki bawah tu, kaki dayung tu, kaki leper tu. Ketam nipah boleh makan. Ketam batu dengan ketam nipah lain. Tu pun lain tu, nak sebut ketam batu dia tak ada kaki dayung. Tu pun jaga. Ada setengah tempat ketam nipah tu dia panggil ketam batu. Ni bahasa pun kadang-kadang ganggu juga. Tapi nak tengok boleh makan tak boleh makan, pergi tengok tu ciri tu. Ciri tu. Buh nama kena nama kacau. Ada orang ketam batu pun dia bagi ketam nipah pun dia bagi ketam batu. Kacau. Rupanya bodoh tak kenal. Jadi bagi kenal elok, nak tengok boleh makan tak boleh makan, apa ciri dia. Kita punya kewajipan ngaji tu. Katalah tuan-tuan tak tahu, balas lagi semua. Macam mana? Yang ni yang panggil tak warak. Kalau tuan-tuan syubhat, boleh makan. Aku tak kenal, jangan. Itu keedah yang tak. Tuan-tuan makan juga, bertobatlah kalau ada tersilap makan apa. Yang tu kot saya nak sebut. Tak pasal soalan tanya dengan ketam tadi. Ketam tadi. Balik isu yang saya nak sebut. Melangkah memang tak boleh makan. Tapi bila Jakim keluar, walaupun dia keluar, Jakim sekali faham ada otoriti ya. Memang ada lah. Saya bukan mereka. Kalau kod dia dah buang file, saya lama tak buka, saya tak tahu. Tuan-tuan tengok, Jakim bagian hukum makan belangkas. Tak tahu. Biji yang tulis tu. Dan memang dia bagi alasan boleh makan belangkas pasal apa? Kerana belangkas hanya naik ke darat untuk bertelur saja. Itu alasan dia. Kelakar dia. Pasal apa? Itulah alasan yang menyebabkan tak boleh makan belangkas. Tapi dia gunakan yang tu alasan kata boleh makan belangkas. Tentu kalau ikut sepatutnya, kalau dia kata dia boleh makan belangkas kerana dia naik ke darat untuk bertelur saja. Kalau saya kata ini, kalau begitu maka bolehlah makan penyu. Pasal apa? Penyu pun ke darat untuk bertelur saja. Bahkan penyu yang naik betina saja, belangkas jantan dan betina naik sekali. Kalau belangkas boleh makan, nescaya hukum akan berubah. Maka penyu pun boleh dimakan. Faham? Faham tak? Yang ni yang kita mengaji. Yang ni yang kalau kita mengaji bukan ni bertumbuk dengan orang. Maksud apa? Maksud kita kenal. Dia sebut benda tak kenal.
Tapi macam ni lah. Saya siapa? Jakim siapa? Tu lah pula. Dia orang kata apa? Saya menyanggah fatwa. Saya ngaji Tok Guru ajar macam ni. Sebelum nak tengok saya menyanggah fatwa, yang demo tu menyanggah hukum dalam kitab, hampa nak kata apa? Itu dulu. Tapi orang tak nampak tu pasal orang tak tahu apa yang ulama nak syarah dalam kitab. Dia tak tahu. Jadi dia tengok satu sudut, saya ialah duk sanggah fatwa. Orang semua kata boleh, saya kata tak boleh. Jadi saya ni jadi pendapat terpencil lah. Tentu saya ngaji nak sebut kaedah kita, ulama kita ajar, Tok Guru kita ajar mana. Sekalipun hang terpencil, tapi kau betul peduli ialah dia orang tak mau ikut hang cerita ialah apa yang hang boleh cerita. Saya punya prinsip itu. Saya cerita hukum bukan untuk cari makan. Saya punya cerita hukum untuk cerita kebenaran hukum hakam. Sekalipun orang tengok macam menyanggah fatwa, saya tak takut sanggah fatwa kalau memang benda tu memang tak betul. Bahkan fatwa tu, orang keluar fatwa yang salah tu, dia yang kena bertobat balik di atas fatwa dia yang salah. Pasal apa hang keluar fatwa salah ni? Ada undang sebalik mi ke, jaga periuk nasi ke, ada kepentingan ke, mesti ada pasal. Mesti ada pasal. Kalau betul-betul lillahi ta'ala, masa jawablah macam tu. Okey, balik ke sana tu, saya nak sebut tu pasal apa? Pasal nak sebut tak boleh ikut imam yang memang salah. Tu betul. Saya mengaji buat sampai jemaah ni tuan-tuan. Almarhum Tuan Haji Ghazali tu saya mengaji dengan dia. Dia buat jemaah ni disebut sambil-sambil. Ngajar nahu tabi' matbu'. Dia cerita apa? Na'at ada man'un. Na'at ada man'un. Badal ada mubdal minhu. Sikit tuan-tuan tak faham dengar saya khabar ni. Taukid ada mu'akkad. Ataf ada maktuf alaih. Bab ni disebut at-tabi' tabi'. Yang mengikut mesti mengikut. Tapi ada syarat. Syarat mesti yang diikut tu betul. Baru boleh kita ikut yang diikut. Kalau tidak, kita tak boleh ikut. Kita tetap kena ikut hak betul. Pasal yang kita nak adalah hak betul. Bukan semata-mata ikut. Itu yang tambah zaman lah ni kan. Contohlah saya sebut. Saya nak sebut prinsip ya. Daripada apa yang kita dulu baca ni. Baik. Maka adalah dua surah ini tiada harus makmum mengikut imamnya. Dua masalah ni lah yang kita duduk bicara ni. Kerana tiada sunyi daripada kembalinya itu, macam ni. Imam tu dia patah balik ke tahiyat awal setelah dia berdiri, satu kes. Ataupun bab kunut setelah dia sujud, dia berdiri balik qiyam kunut. Kalau dia balik ni, jika tersalah sebab lupanya imam tadi, imam ni memang dia lupa, tiada batal sembahyangnya. Kan betul kita sebut tak batal kan? Kalau dia lupa dan tak tahu, maka adalah orang lupa tiada harus kita ikut. Orang lupa pun tak boleh ikut, orang salah boleh ikut tak? Okey, pandai. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Satu, cuma orang akan pandang lain lah kat kita. Pasal apa hang tak mau ikut? Pasal apa hang menyalahi orang? Saya kat pondok, antara yang menyalahi orang apa? Vaksin. Orang anak semua vaksin. Aku tak vaksin. Pasal apa hang tak nak ikut? Hang dengar lu aku cakap, orang tahu kenapa aku tak ikut. Kalau hang dengar dia cakap, hang akan ikut dia lah. Satu dia buat majlis itu, panggil saya ingat dia nak bagi peluang saya bercakap. Tak ada. Baik, tak payah dengar. Tapi mana saya tahu, pasal asal dia panggil saya, dia kata nak buat dialog untuk bersembang mengenai isu vaksin tu, supaya dia boleh dengar, saya boleh dengar cakap dia boleh dengar cakap saya, argumentasi saya, kenapa saya kata tak boleh juga. Yang dia kata boleh. Dia mengharuskan macam ni. Padahal dia doktor. Kalau dia kata yakin sekalipun, dengar saya punya argumentasi walaupun yakin. Ni yang belangkas tu. Saya argue juga.
Pasal apa? Tak betul memang tak betul lah. Walaupun yakin. Kan? Ada orang kata dia macam ni. Yang ni akan menimbulkan was-was dalam masyarakat kerana institusi yang ada autoriti dalam masyarakat sekarang telah cuba diruntuhkan kewibawaannya. Dah ada bubuh macam tu lah. Sepatutnya macam ni. Untuk menjaga kewibawaan Jakim ataupun seumpamanya, jagalah betul-betul, jangan keluar hukum yang salah dan merapu. Barulah akan terpelihara kewibawaan. Kalau saya, misalnya kalau saya cerita betul-betul hukum yang sepatutnya kena cerita, saya ada kewibawaan saya di atas saya bertegah mencerita hak betul. Kalau saya pun ambil pandangan yang tak boleh pakai, maka akan menjatuhkan kewibawaan saya dan kredibiliti saya untuk mencerita hukum. Itulah, sama je. Jadi kaedah dia, setiap orang mesti kena kenal mana kaca permata lah. Itu yang talabul ilmi faridah ni. Baik. Sikitlah isu ni tu. Yang tu sebut isu tu panas sikitlah. Panas tu ada orang panas kan? Tapi kalau saya rasa tak ada apa-apa. Baik. Jadi kita tak boleh ikut orang yang salah. Asal disebut tak boleh ikut orang yang lupa. Baik. Bermula sujud sahwi. Habis rekod. Sebut masalah-masalah berkenaan dengan sujud sahwi dan beberapa hukum dia. Bermula sujud sahwi. Kita perhabis sikit ni. Kaifiat sujud sahwi. Bermula sujud sahwi, 2 sujud, 2. Ini ayat pertama ni. Sujud sahwi ni 2 sujud. Jangan faham sujud sahwi ni 1 sujud. Pasal saya sendiri, nisbah orang bertanya cukup ramai kan? Pasal saya tak tahu dia orang ambil sumber mana. Imam ni semayang, dia salah memang dia tinggal kunut apa. Tapi dia sujud sahwi sekali. Tu saya pelik. Dulu saya tak saya jumpa. Sekarang ni banyak agak soalan. Kata dia, kami imam tu sujud sahwi sekali. Dia sujud. Lepas tahiyat, dia sujud. Dia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlagu. Macam mana Ustaz? Dah. Sujud sahwi mana sekali, 2 kali. Kod dia lupa kot. Kata itu lah. Walaupun dia sujud sekali bagi salam, kita kena sujud 2 kali. Kerana sujud sahwi ni 2 sujud. Dan jikalau banyak. Baik. Dan dia nak sebut 2 ni mesti apa? 2 saja. Jikalau banyak lupa sekalipun. Sekalipun banyak lupa. Dah lah syak rakaat. Baca surah pun salah. Duk berdiri Fatihah, baca tahiyat. Tahiyat, duk baca qulub, baca Fatihah. Subhana rabbiyal a'la, pergi baca subhana rabbiyal azim. Betul syak pula rakaat 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3. Duduk. Macam tu. Betul kunut pun tinggal. Macam-macam perkara ni. Sekalipun banyak perkara yang menyebabkan sujud sahwi, sujud dia 2. Dan wajib diniatkan sujud sahwi. Nak sujud sahwi niat. Aku nak sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Itu wording ni lah, sebut sekali lalu. Pasal benda dalam hati, macam mana nak tunjukkan dalam hati tu, saya sebutlah perkataan yang dengan mulut untuk menunjukkan apa nak dihadirkan dalam hati. Dan tempatnya, baik. Di mana sujud sahwi ni? Dahulu daripada salam. Dia sebelum daripada salam. Dahulu sikit pada salam. Antara tayat akhir dengan bagi salam. Habis dah tayat akhir, Allahu Akbar sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kali kedua, bangun, bagi salam. Itu kedudukan dia. Dan sunat dibacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Terjemah dia, Maha Suci Allah Ta'ala, Man, Tuhan yang la yanamu, yang dia tak tidur, wa la yashu, dan dia tak lupa. Kalau hafal, bacalah. Kalau tak hafal, nak baca apa?
bacalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pasal asal bacaan sujud adalah bacaan tu. Okay. Macam tuan-tuan, bacaan sujud sajadah tu. Tak tahu pun sajadah wajiyani ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa laqa wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Otak pun lembab, baca tu tak betul, saya tak betul, saya ingat, saya tak ingat. Contoh, nak baca apa? Tak baca puak pun tak ada masalah. Tapi nak baca apa? Dah nak baca, gedik ingat nak baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah setakat mana angka yang boleh. Tapi ganjilkan dia terbaik. 3, 5, 7, 9, 11. Imam lagi lama, lagi banyak baca, tapi ganjilkan dia. Maka jika memberi salam, baik. Jika memberi salam, orang sembahyang ni, dia sepatutnya ada tuntutan sujud sahwi, tapi dia bagi salam dengan sengaja. Padahal ingat akan sahwinya. Sengaja, sekeleng. Bagi salam. Tiada dapat lagi ia sujud. Tak boleh sujud lah. Lagi, sama ada panjang penceraiannya ataupun pendek. Selesai. Atau lupa ia. Ataupun ni, dia bagi salam. Pasal apa? Lupa. Dan panjang penceraiannya. Panjang dah. Dah apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk tasbih. Tak sujud sahwi tak. Dia rupanya. Dah wirid sampai subhanallah dah. Kau teringat. Panjang ni penceraian pada urus. Demikian juga tiada dapat lagi ia sujud. Ya. Kalau sujud, dia tak masuk dalam sembahyang, bahkan perbuatan tu jadi sia-sia, bahkan ada ulama sebut makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram. Pasal apa pula tak haram tak? Kaedah sujud ni, sebut para ulama kita, haram kita semata-mata buat sujud yang tak disyariatkan, semata-mata nak sujud kerana Allah Ta'ala yang bukan atas apa-apa wajah ibadat. Antara wajah ibadat, sujud dalam sembahyang, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Tu sujud ibadat. Sujud tilawah, sujud syukur pun kaedah kita, dia peraturan sembahyang. Kena ngadap kiblat, takbir ihram. Sujud tilawah tu kita nak baca Quran, ada ayat sajdah tu. Di luar sembahyang, nak sujud tu, kali rehat. Allahu Akbar, aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Takbir, sujud. Sujud sekali, duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kaedah kita. Kaedah kita. Mazhab lain saya tak nak sebut. Kaedah kita mesti peraturan solat. Dia tak boleh terjun gitu bodoh-bodoh itu tadi. Tak ada. Haram dari segi kaedah kita. Kaedah kita dalam mazhab ini. Kalau sujud syukur. Syukur ni dua sebab. Kedatangan baru datang nikmat ataupun terhindar daripada bencana. Kita tengok dapat maklumat virus corona telah ditemui penawarnya. Allahu Akbar. Sujud syukur. Pasal dah temulah penawarnya. Rupanya apa? Makan buah pria. Contoh. Saya dia orang buat sungguh pula macam pasal tu. Saya bagi contoh ya. Saya dia kata, Ustaz belajar tak mana? Aku tak ada, aku dicontoh mohong tu. Saya nak cerita sujud syukur tu. Kalau saja-saja nak sujud ni. Duduk saja-saja. Sujud gila, sujud. Tak ada saja-saja sujud atas nama ibadat dalam kaedah kita. Buat haram berdosa. Satu bila dah sepatutnya kena sujud sahwi, tapi dah lama, dan angkat doa. Allah, tak sujud sahwi. Sujud gila. Pasal tadi tak sujud sahwi. Sujud gila. Tak tak?
Pasal tak ada kaedah kita sujud semata-mata untuk sujud nama ibadat saja-saja. Tak ada. Ya. Saya tengok kelaku, saya tak tahu dia orang belajar bekah kat mana, siapa tok guru dia orang, saya tak tahu. Tapi ada kumpulan-kumpulan tertentu yang memang dia ni, dia kena duduk wirid sembahyang sunat. Duduk saja-saja, gelembung sujud. Saya tak tahu sujud apa. Pasal mesti sujud syukur, mesti ada takbir. Kaedah kita. Saya tak mau campur aduk pendapat lain. Kaedah kita dalam bahasa Jami. Mesti ada takbiratul ihram dengan niat, sujud sekali, duduk bagi salam. Itu kaedah kita. Hatta yang duk tengok, dia orang duk tadarus bulan puasa pun sama ya. Baca, kau tak mengaji kot untuk apa? Kali reha, lepas tu kelepuk dan sujud, bangkit, ambil reha, sambung baca. Sujud apa tu? Sujud apa? Sujud bodoh, pandai. Sujud bodoh kan? Sujud apa? Ni tak ngaji, cuma pasal bodoh tu tak apa, bodoh. Pasal bodoh tu. Tapi janganlah bagi buat ibadat bodoh, ngaji dulu lah. Allah. Ni yang sebut bodoh ni kan, ni orang marah ni. Siap. Dan jika pendek perceraian, sikit, masih sujud sahwi. Jika pendek perceraian, hendaklah ia sujud sahwi. Baik. Kalau lepas je bagi salam tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, tak sujud sahwi. Kemudian dikosotkan kembali pada sembahyang. Kemudian dia niat balik nak masuk sembahyang. Jadi macam mana? Niat nak masuk sembahyang balik, sujud je lah. Duduk antara sujud. Bila dah buat macam tu, kena duduk balik. Lepas tu bagi salam lain. Salam tadi larang. Jadi bila sujud sahwi balik dengan syarat tak panjang perceraian ni, istilahnya dia dia kembali kepada hukum sembahyang dan dia kena bagi salam lain, kena bagi salam. Bagi salam sekali lagi. Hak salam tadi tak pakai. Ya. Dan apabila sujud ia jadilah kembali pada sembahyang, maka wajib ia memberi salam yang lain pula. Okey, tentu. Selesai. Dan apabila berhadas, batal sembahyang. Tentu. Tentu kalau dia dah bagi salam, teringat, tak sujud sahwi. Sujud sahwi. Tonggek, kentut. Contohlah. Macam aku cancel lah, tak jadi sujud sahwi. Pakai tadi. Jangan? Tak boleh pakai. Pasal istilahnya bila dia sujud sahwi, dia hukum maksudnya orang yang kembali pada hukum solat, dia mesti jaga hadas dia. Jadi mesti bagi salam pertama selesai sekurang-kurangnya. Untuk bagi salam kedua sunat. Selesai sembahyang ni dengan memberi salam yang kedua. Memberi salam yang pertama. Sorry. Isu ni lah juga ada bahas fiqh. Jujur sikit ya. Apa dia? Orang sujud sahwi ni. Kalau tak sujud sahwi pun bagi salam. Isu bagi salam ni. Baca tahiyat, bagi salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni. Pun kentut. Sah ni. Pasal apa sah? Pasal yang rukun bagi salam pertama. Soal. Dah kentut tu, jemaah pula tu. Kalau tak bagi salam kali kedua, pecah rahsia tahu dia kentut. Contoh. Dia pun bagi salam yang kedua. Ni. Dengar tu ambil perhatian. Jawapan tak pandai, jangan duk eka-eka. Assalamualaikum warahmatullahi. Soal. Batal tak sembahyang dia dengan bagi salam kedua? Itu soal. Batal. Ada khilaf ke apa ni? Batal. Kau main teka
Batal ke tak batal? Tak batal. Pasal apa? Pasal salam pertama dah lepas. Itu salam kedua. Masyhur sebut kaedah kita mazhab Syafi'i tak batal sembahyang dah. Pasal salam pertama kentut dah sembahyang, bagi salam pertama tu selesai dah. Memberi salam kedua taklah hukum masuk balik dalam sembahyang. Tak. Dia tak macam sujud sahwi. Sujud sahwi dah bagi salam lah, 1 2. Lepas tu sujud sahwi. Salam tu hukum tak kira. Boleh? Sehari kena bagi salam semula, bagi salam kelai. Tu. Boleh? Tapi bila bagi salam kedua, betul nak bagi salam apa pula? Tak ada dah. Salam kedua tidaklah dihukumkan kembali kepada masuk sembahyang. Boleh? Satu, dah bagi salam pertama, katalah kentut lah, contoh mudah itu. Bagi salam kedua, dia tak membatalkan solat, tapi memberi salam yang kedua tu haram. Sikit saya nak tanya ni. Kalau faham dah haram tu tak faham. Pasal apa haram lah bagi salam yang kedua? Apa orang jawab? Bagi RM1. Pasal batal wudu. Memang pasal batal wudu tu lah haram. Tapi ada ayat yang kenapa pula haram bagi salam? Ke bagi salam sunat. Assalamualaikum. Boleh? Apa-apa perlakuan solat tanpa syarat untuk solat, antaranya wudu, buat dengan sengaja di luar, bukan dalam solat, saja-saja buat perbuatan solat, sekalipun memberi salam yang kedua dalam keadaan tak ada wudu, haram, berdosa. Boleh faham? Apatah lagi sujud. Wudu tak ada, kelepok sujud. Tambah main bola, shoot go. Betul? Pakai seluar pendek. Kiblat pun tak tahu. Lepas tu? Gol. Buat bulat tu, sujud. Astaga. Tak. Bukan kaedah kita. Bukan kaedah kita. Luar negara tu tanya dia. Pasal terpengaruh lah. Saya tahu dia orang ni. Itu bukan kaedah. Bukan kaedah. Pasal tak tengok macam ni kot. Dia jealous tengok Kristian tu. Gol je. Lagi. Tu. Dia buat palang dia. Kawan ni pun shoot gol. Lagi. Sujud. Wah, Islamik Islamik pula tak. Jahil tengok. Yang tu pun. Dah lah seluar pendek kan. Saya sebut atas kaedah kita. Kaedah kita mata kami. Seluar pendek, kiblat tak pernah halau. Wuduk tak boleh. Takbir pun tak. Kalau pakai seluar panjang, so apa semua cukup wuduk. Kiblat pun dia reti, tengok jam pun tekan. Ada jam kiblat kan. Kiblat. Tengok sini. Allahu Akbar. Duduk. Ni salam. Clear. Nak bagi contoh hak betul dan tepat dengan syariat. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung bab solatun nafli. Nak cerita semua yang sunnah. InsyaAllah. Ada soal? Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min dhurriyyatika kama nawwartal arda min dhurri syamsika wa lan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin.